A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Ustaz Fadil Luqman, para sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan umat Allah pada hari Jumaat, pada hari Sayyidul Ayyam. Maka marilah kita berbanyak-banyak berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat keberkatan dan juga syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini kita dah mula menerima ramai di antara pelajar-pelajar kita masuk ke dalam universiti kita, dalam kampus kita. Jadi marilah sama-sama untuk kita mengimarahkan umat Allah Subhanahu wa taala dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, seperti mana aktiviti solat berjemaah, aktiviti tadarus, aktiviti kuliah ilmu dan sebagainya. Sekiranya kita ada di kampus dan sebagainya, maka perbanyakkanlah untuk sama-sama kita mengarahkan, khususnya dalam solat-solat berjemaah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang sebelum ini kita telah bicarakan satu topik yang berkaitan dengan menyambungkan hubungan silaturahim, yang mana fokus kita bagi adik-adik yang belum dengar lagi kuliah pada hari ini ialah hari ini kita memfokuskan berkaitan dengan kebaktian kepada kedua ibu bapa. Yang mana kita fokuskan kebaktian kepada kedua ibu bapa ini merupakan satu fokus yang sangat-sangat paling penting untuk kita fokuskan, kerana ia merupakan benda yang sering kali diabaikan oleh masyarakat kita. Lebih-lebih lagi ketika mana usia kita masuk ke dalam usia remaja, usia kita masuk kepada usia pemuda, maka banyak perkara-perkara yang kita akan tinggalkan dan kita abaikan hak-hak ibu bapa kita kepada kita. Maka sebab itulah kepentingan untuk kita membahaskan, sekadar kita memberi peringatan agar kita tahu apakah peranan dan juga hak-hak kita sebagai seorang anak kepada kedua ibu bapa kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa kalau kamu tidak mematuhi perintah, maka tidaklah kamu harus dibimbangkan dan dikhawatirkan. Jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat kamu. Orang-orang yang melakukan perkara tersebut, merekalah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Maka dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita berkaitan dengan seandainya seorang itu mendapat pangkat, mendapat harta, mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita supaya jangan kita lupa asal usul kita. Jangan sesekali untuk kita lupa diri kita, dari mana asal dia datang kita. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan bahawa kalaulah kamu menjadi orang yang penting, mendapat kemewahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan, antufsidu, kamu akan melakukan bencana dekat atas muka bumi. Dan daripada itu, setelah mana kamu melaksanakan kebinasaan ke atas muka bumi, kamu akan memutuskan hubungan-hubungan silaturahim kamu dengan saudara mara kamu. Kenapa? Kerana lupanya diri mereka tentang asal usul kejadian mereka. Maka sebab itulah dalam hal ni kita dah ceritakan dengan panjang lebar berkaitan dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan apakah kesan-kesan orang yang memutuskan hubungan silaturahim pun kita telah ceritakan berkaitan dengan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahawa la yadkhulul jannah al-qati', tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala
orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Siapa hubungan silaturahim, adik-adik? Hubungan silaturahim adalah adik-beradik kita, mak dan ayah kita, sepupu saudara kita. Itu adalah hubungan silaturahim yang perlu untuk kita jaga. Lebih-lebih lagi adalah adik-beradik kita. Zaman ini adalah zaman moden. Zaman ini zaman orang yang banyak fitnah kepada kita. Disebabkan harta kita boleh membunuh, disebabkan harta kita boleh bertukar menjadi orang yang kita tak kenal adik-beradik kita. Maka sebab itulah dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan sekali lagi kepada kita. Jadi di sini tuan-tuan, apa kaedah bersilaturahim dan keadaan yang diharuskan untuk memutuskan hubungan silaturahim? Ini perbahasan di kalangan para ulama berkaitan dengan bagaimana kaedah untuk menyambungkan hubungan silaturahim. Tetapi ada dalam masa-masa yang tertentu kita dibenarkan untuk memutuskan hubungan silaturahim kita. Bagaimana kaedah dia, bagaimana cara yang telah dinyatakan oleh para ulama. Dia katakan bahawa di sini bersilaturahim mempunyai pendekatan dan cara yang pelbagai. Antaranya, jika kamu boleh menziarahi rahimmu, iaitu saudara mara kamu, kaum kerabat yang terdekat denganmu, maka jangan sesekali kamu mengabaikannya. Kita duduk lebih kurang tuan-tuan, kita duduk sama-sama Melaka, ataupun lebih-lebih kita duduk dalam satu daerah yang sama, dalam satu kampung yang sama, maka jangan sesekali kita mengabaikan mereka. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tak pernah berjumpa dengan dia, padahal satu kampung adik-adik dan Allah sekalian, padahal satu daerah kita duduk bersama dengan mereka, tetapi berjumpa, bertanya khabar pun tidak pernah berlaku. Maka itu adalah perlakuan yang memutuskan hubungan silaturahim. Hendaklah kamu menziarahi mereka, tidak memadai kamu mengirimkan salam kepada mereka tanpa menziarahi mereka. Jumpa kawan-kawan dia tuan-tuan, jumpa kawan-kawan saudara kita tu, adik-beradik kita dekat kedai, orang tanya, kau jumpa tak sekian? Tak jumpa. Kau pergi salam lah kat dia. Padahal kita boleh ziarah dia, kita boleh jumpa dia, kita boleh datang ke rumah dia. Tetapi para ulama katakan bahawa tidak memadai kita bagi salam dia, ataupun tidak memadai kita pergi salam kepada dia. Dalam beberapa keadaan memang memadai hanya dengan mengirimkan salam. Adapun jika berada di tempat yang sama, negeri yang sama, daerah yang sama, kemudian tidak pula menziarahi dalam jangka masa setahun, tidak juga dalam 2 tahun, dan juga tidak menziarahi pada tahun yang ketiga, sedangkan dia mampu melakukannya, maka inilah dosa memutuskan hubungan silaturahim. Maka ini dikatakan bahawa dosa memutuskan hubungan silaturahim. Dia mampu untuk bertemu, mampu untuk saling ziarah-menziarahi, tetapi tidak dilakukan, dan bahkan bertanya khabar pun tidak pernah berlaku. Setahun, 2 tahun, 3 tahun senyap. Adik-beradik kita pun tuan-tuan tak tahu kita ni hidup ataupun tidak, tak tahu sama ada kita masih lagi bernyawa ataupun tidak. Maka ketika itu ini dinamakan sebagai memutuskan hubungan silaturahim. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim, jawapan dia orang yang telah melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, adapun jika kaum kerabat terdekat tersebut tidak suka kerabatnya ini memasuki rumahnya, dan dia tidak pula redha orang tersebut berbuat demikian, serta orang tersebut ini pula tahu bahawa dia tidak menyenangi ataupun tidak redha dia memasuki rumahnya, maka tiada dosa dikenakan ke atasnya kerana kerabat itu tidak redha dia berbuat demikian. Jatuh tanggungjawab tersebut daripadanya. Walau begitu, dia masih lagi perlu bertindak mengirimkan salam kepadanya ataupun menyampaikan salam secara bertulis maupun telefon. Lebih lagi pada zaman ini dengan adanya WhatsApp, laman sosial dan sebagainya. Maka di sini cara yang kedua ataupun situasi yang kedua. Situasi tersebut ialah situasi orang bergaduh, adik-beradik bergaduh. Mungkin pembahagian harta tak cukup, ataupun ada benda-benda yang tak terkena pada hati mereka, masalah hati dan sebagainya. Lalu ketika itu dia katakan, kau jangan jejak kaki rumah aku, kau jejak kaki rumah aku bunuh kau, contoh macam tu. Lalu ketika itu terlepaslah tanggungjawab dia untuk menziarahi dia. Kalau kerana apa? Kerana kalau dia menziarahi adik-beradik yang tak suka dengan dia tersebut, dia khawatir dia akan berlaku pergaduhan yang lebih teruk. Mungkin akan berlakunya pembunuhan, mungkin akan berlakunya tumbuk menuruk dan sebagainya. Maka ketika itu para ulama katakan tak ada masalah untuk dia tidak menziarahi. Tetapi walaupun tidak wajib untuk dia menziarahi, tetapi dia boleh bertanya khabar melalui WhatsApp dan sebagainya.
Kita tak tahu tuan-tuan bila mana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada kita. Barangkali dengan hanya sekadar kita bagi Assalamualaikum, tiba-tiba adik-beradik kita, abang kita tuan-tuan, tiba-tiba jadi lembut hati daripada kita. Dia jawab Assalamualaikum, salam, apa khabar? Dah boleh menyambung balik hubungan silaturahim tersebut. Berbanding kita diam, dia diam, akhir sekali akan berlaku perasaan hasad dan juga akan berlaku perasaan marah dan juga dendam pada hati masing-masing. Namun jika kerabatnya amat suka dia masuk ke rumahnya, ini lain pula. Jika kerabatnya dia suka untuk dia masuk ke dalam rumahnya dan dia dibenarkan duduk dalam rumahnya, maka tidak memadai hanya dengan mengirimkan salam bagi tempoh yang lama tidak bersua. Adapun jika dah berjumpa dengannya sebelum ini dalam tempoh yang terdekat, maka sudah memadai hanya dengan kiriman salam. Maka contoh minggu lepas dah jumpa dia, mungkinlah minggu ni kalau kita tak jumpa dia, kita boleh bagi salam saja ataupun kirim salam dengan saudara mara yang terdekat. Adapun jika seorang itu memiliki keuzuran seperti dia berada di tempat yang jauh atau luar negeri atau luar negara yang tidak mudah baginya untuk pergi menziarahi kerabatnya, jika dia menghilangkan diri misalnya 3 tahun sedangkan dia masih lagi mengirimkan salam daripada semasa ke semasa, itu tidak menjadi masalah. Adik-beradik kita tuan-tuan, ada yang kadang-kadang belajar luar negara, ada yang belajar luar negeri dan sebagainya. Maka dalam tempoh contoh 2 tahun, 3 tahun, pada ketika itu kita nak ziarah dia susah. Memang pun kita nak pergi ziarah ni bukan senang, nak kena ada duit yang banyak dan sebagainya. Maka dalam keadaan tersebut tidak menjadi masalah untuk kita tidak menziarahi mereka. Ada adik-beradik kita yang dah bermastautin, contoh di Singapura, ada yang duduk di Brunei, ada yang duduk di Indonesia dan sebagainya. Maka ketika itu adakah kewajipan kepada kita untuk menziarahi mereka? Tak jadi kewajipan. Tetapi kewajipan kepada kita ialah kena sambung silaturahim kita walaupun 3 tahun tak jumpa. Paling-paling kurang kita ada WhatsApp adik-adik, kita WhatsApp dia, bang, apa khabar bang? Kau sihat ke bang? Macam mana makan minum dan sebagainya? Macam mana dengan anak buah dan sebagainya? Maka itu sebagai tanda untuk kita menghubungkan silaturahim antara kaum kerabat kita. Jika dia menziarahi kaum kerabatnya tetapi dia tidak mendapati dia di rumah, maka hendaklah orang tersebut meninggalkan pesanan di atas pintu rumahnya atau kepada jirannya, saya adalah si fulan, saya telah datang menziarahimu tetapi saya dapati kamu tiada di rumah. Ini sudah memadai. Maka ini adab yang dalam Islam ajar kepada kita. Andai kata kalau kita tidak ada telefon lah contoh, ini mungkin ibarat pada orang-orang zaman dahulu yang mana tidak ada surat dan sebagainya, tidak ada telefon dan sebagainya. Maka kalau sekarang ini mungkin kita dah kata, bang tadi datang rumah kau bang, kau tak ada kat rumah, mungkin kita boleh cakap macam tu. Tetapi orang zaman dahulu, orang nak cakap macam mana? Mungkin datang-datang kat rumah orang tak ada. Maka ketika itu diperlukan kepada kita untuk tulis di atas kertas, kita letak di atas pintu dia. Kenapa? Bila dia balik daripada musafir dia balik daripada tempat dia dan sebagainya, dia tengok ada surat dekat depan pintu dia. Dia katakan, aku si fulan bin si fulan telah datang menziarahi kau dan sebagainya. Mungkin adik-beradik dia, mungkin kaum kerabat dia dan sebagainya. Maka tuan rumah dia tahu, oh ni dah datang ke rumah aku, oh ini dah pernah ziarah ke rumah aku. Itu adalah perbahasan yang pertama. Kemudian dikatakan, antara keuzuran dan atau alasan yang menyebabkan seorang itu dibenarkan tidak menziarahi kerabat ataupun rahimnya, seperti dia mendengar bahawa kaum kerabatnya telah melakukan riddah ataupun murtad, seperti mencaci Allah Subhanahu wa taala, mencaci para nabi, malaikat, atau mempersendakan Al-Quran dan seumpamanya. Maka orang ini tidak perlu lagi disambungkan hubungan silaturahim dengannya. Diharuskan memutuskan hubungan silaturahim sekiranya kerabatnya itu fasik disebabkan sikapnya minum arak, meninggalkan solat, berzina dan seumpamanya. Perlu diingatkan, tidak diharuskan memutuskan hubungan silaturahim dengannya melainkan setelah memberitahu terlebih dahulu apakah sebab kita bertindak sedemikian agar dia sedar dan meninggalkan perbuatan keji tersebut. Contoh kita faham tuan-tuan, ada orang yang berterusan dengan menghina Islam, berterusan dengan membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencaci Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita memberikan nasihat kepada mereka, minta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan kukuh dia mengatakan tak, aku tetap dengan pendirian aku. Ataupun kita nampak dia dalam keadaan minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya. Setelah mana kita tegur bermacam-macam, kita beri peringatan yang banyak kepada mereka,
lalu ketika itu mereka tetap dengan pendirian mereka, maka para ulama katakan bahawa diharuskan untuk memutuskan hubungan silaturahim bukan kerana benci kita kepada mereka. Tu kena ingat, kita memutuskan hubungan silaturahim dengan mereka bukan kerana kita benci dengan mereka, tetapi kita memutuskan hubungan silaturahim pada mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita nak supaya mereka terusik hati mereka, diberikan pengajaran, diberikan peringatan. Mudah-mudahan dengan ugutan yang kita berikan kepada mereka ini, dia kata, adik aku sampai tahap macam ni nak putuskan hubungan silaturahim, maka ketika itu dia boleh berubah, dia boleh bertaubat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pengajaran yang perlu untuk kita berikan kepada mereka. Setelah mana kita katakan sedemikian, tiba-tiba dia patah balik, dia kata, tak apa adik, abang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, abang akan tinggalkan perkara-perkara macam ni, amalan-amalan perbuatan yang sedemikian, keburukan-keburukan, maksiat yang abang lakukan, abang akan tinggalkan. Maka ketika itu wajib kepada kita untuk menyambungkan semula hubungan silaturahim kita dengan kaum kerabat kita. Kenapa? Kerana dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ tuan-tuan dikatakan bahawa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul la'natu wa lahum su'ul dar. Allah mengatakan bahawa dan orang-orang yang merompak ataupun mencabuli perjanjian Allah Subhanahu wa taala sesudah diperteguhkan dan memutuskan perkara-perkara yang disampaikan oleh Allah supaya dihubungkan, serta mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi, mereka itu boleh dilaknat dan mereka pula boleh mendapat balasan di akhirat yang seburuk-buruknya. Maka ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melampaui daripada batasan Allah Subhanahu wa taala setelah mengikat perjanjian daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abi Jamrah dalam kitab Al-Bahtun Nufus dalam jilid yang keempat halaman 146 rahimahullahu taala, silaturahim boleh dilakukan dengan harta, menolongnya ketika ia berhajat, membantunya menolak kemudaratan, bermuka manis, berdoa. Semua ini dilakukan sekiranya kaum kerabat tersebut mereka istiqamah di dalam kebaikan. Namun sekiranya mereka golongan kufar dan sering melakukan kejahatan, maka memutuskan silaturahim dengan mereka dengan niat kerana Allah dan berusaha menasihati mereka mengikut kadar kemampuan. Kemudian memberitahu sekiranya ia berterusan dalam kejahatan dan dilakukan, maka itulah menjadi asbab terputusnya hubungan silaturahim. Maka tindakan ini sebenarnya dinamakan sebagai silaturahim dengan mereka. Maka Ibnu Abi Jamrah mengatakan, kita ni tuan-tuan boleh buat baik, menyambungkan hubungan silaturahim kita dengan adik-beradik kita dengan cara bagaimana? Yang pertama dikatakan dengan menggunakan harta. Kehidupan kita adik-adik tidak akan sama dengan orang. Kehidupan kita tuan-tuan tidak akan sama dengan orang. Ada sebahagian daripada ahli keluarga kita yang kaya, alhamdulillah. Ada sebahagian daripada ahli keluarga kita yang tidak berapa kaya. Ada keluarga kita yang bernasib baik, ada keluarga kita yang tak bernasib baik. Maka cara untuk kita menyambungkan hubungan silaturahim kita dengan mereka adalah kadang-kadang dengan membantu mereka dengan sumber kewangan. Kita mungkin ada adik di hadapan saya ni mungkin yang belum lagi lah dalam keadaan yang menyara keluarga dan sebagainya, belum bekerja dan sebagainya. Tapi satu tahap nanti adik-adik Allah sekalian, bila kita dah berkejaya, abang-abang kita, adik-adik kita semua dah bekerja, kita akan lihat bagaimana cara kehidupan mereka. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berikan izin kepada kita, yang mana Allah berikan rezeki kepada kita, rezeki yang lebih, maka ketika itulah kewajipan kepada kita untuk membantu ahli keluarga kita yang tidak berkemampuan sebagai tanda untuk kita menghubungkan silaturahim dengan mereka. Jangan andai kata ketika itu kita katakan, bang, kau pandai kau lah bang, aku, kau. Maka keadaan itu tidak berlaku untuk menyambungkan hubungan silaturahim. Walaupun dengan RM50 kita bagi kepada mereka. RM50 bang, ni ada RM50 bang, saya dapat bantu RM50. Itu juga dikategorikan sebagai menyambungkan hubungan silaturahim. Kemudian menolong ketika ia berhajat. Ketika dia mempunyai hajat, contoh, dik, kereta abang rosak ni dik, kan? Kereta abang ni rosak tengah highway dan sebagainya, minta tolong datang, kita datang. Itu juga sebagai satu tanda kita menghubungkan silaturahim dengan ahli keluarga kita. Maka ketika itu dia katakan bermuka manis. Kita jumpa mereka dengan muka manis, kita senyum kepada mereka dan sebagainya, tidak rasa kelat, tidak rasa menyampah dengan keluarga kita.
kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah berkaitan dengan hubungan yang menyambungkan hubungan silaturahim dengan adik-beradik kita. Kemudian dikatakan, namun perlu diingat bahawa hubungan dengan mereka yang fasik dan jahat ini masih berterusan walaupun telah terputus, dengan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka agar berubah ke arah kebaikan. Seperti mana saya katakan tadi, adik-adik sekalian, kita putuskan hubungan silaturahim ini bukan memutuskan selama-lamanya, tetapi sebagai tanda pengajaran kita kepada mereka. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh meninggalkan terus. Kita katakan, dah lepas ni aku tak nak tengok muka kau, aku tak nak tengok muka nama kau, aku tak nak dengar nama kau. Contoh macam tu. Itu memang betul marah kerana hawa nafsu. Tapi kita marah kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita nakkan kebaikan kepada mereka, kita nakkan kebaikan daripada yang Allah berikan kepada mereka, itu ubah sifat mereka daripada sebelum ni menjadi fasik kepada orang yang soleh. Sebelum ni jadi hanya sekadar orang yang tahu buat benda yang haram, dia bertaubat semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan rahmat kepada mereka agar mereka dapat berubah menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian Nabi SAW bersabda, ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai orang, wahai manusia. Ini Nabi SAW bagi tahu kepada kita bagaimana cara orang nak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, ya ayuhan nas, wahai orang manusia, wahai manusia, afsus salam, bagilah salam. Ini tuan-tuan perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat amalan-amalan bagi salam hari ini adalah amalan sunnah yang dilupakan. Kita tanya pada dirilah tuan-tuan, berapa ramai kita jumpa orang Muslim yang di luar lah, dalam UTM kita, dalam kampus kita ni, kita jumpa dengan mereka, kita bagi salam. Kita tanya pada diri kita, majoriti tuan-tuan, kita takkan bagi salam. Majoriti kalau kita berselisih dengan mereka pun, kau, aku. Aku nak pergi ke sana, kau nak pergi sini. Itu saja. Tetapi sunnah Nabi SAW ialah apabila kita bertemu antara orang Muslim, sunnah Nabi ialah bagi salam. Sebab itu Nabi SAW pernah ditanya, pernah beritahu kepada sahabat Nabi. Nabi katakan, nak tak aku bagi kepada kamu satu perkara, iza amiltumuhum tahabbtum. Nak tak aku cerita kepada engkau, sekiranya engkau lakukan perkara ini, engkau akan mendapat kasih sayang. Tahabbtum, kamu akan saling berkasih sayang. Maka sahabat Nabi kata, bala ya Rasulullah, nak ya Rasulullah, apakah amalan-amalan yang engkau ceritakan tadi, kalau kami lakukan, kami akan saling berkasih sayang antara satu sama lain? Nabi SAW kata apa? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Kita jumpa salam ni tuan-tuan, bukan dengan orang yang kita kenal, bukan hanya terhad kepada orang kita kenal. Kita kenal ke, kita tak kenal ke, darjat kita kat bawah ke, darjat kita kat atas ke, orang kaya ke, orang miskin ke, pangkat tinggi ke, pangkat rendah ke, ketika itu sunnah untuk kita memberi salam kepada orang yang kita jumpa. Orang Islam lah, kalau orang kafir tidak disyariatkan. Tetapi hari ini kita lihat orang nak bagi salam melihat kepada kedudukan, orang nak bagi salam melihat kepada kenal ataupun tidak. Kalau tak kenal, aku tak bagi salam. Kalau kau pangkat kau tinggi, aku bagi kau salam. Tapi kalau pangkat kau bawah, aku tak bagi salam. Itu salah dan fatal dalam pengamalan ajaran Islam itu sendiri. Siapa sekalipun tuan-tuan, hak untuk beri salam dan menjawab salam adalah hak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Nabi kata yang pertama. Kemudian yang kedua, at'im ta'am, berikan makan. Kita jumpa kawan-kawan kita, alhamdulillah, di PT-PT baru masuk, kita jumpa kawan kita, tak apalah aku belanja hari ini, itu juga kategori sedekah. Yang mana kalau kita lihat orang yang bagi sedekah makan ini, pahala dia berterusan selagi mana dia hidup, selagi itulah pahala itu sampai kepada orang yang memberi sedekah. Kita nak buat amalan yang berterusan mungkin kurang, tetapi pada poket kita ada kelebihan pada duit dan sebagainya, maka kita pergi kedai dan sebagainya, kita belanja kawan kita makan. Bahkan kalau hanya sekadar kita bagi minum, itu sudah madai untuk mendapatkan
redha Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang berganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian Nabi katakan wasilul arham, dan sambungkan hubungan silaturahim kamu. Dan Nabi katakan wasallu bil lail wan nasu niyam, dan yang keempat Nabi katakan kamu solat pada waktu malam ketika mana seluruh manusia sedang tidur pada ketika itu. Dan Nabi kata tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Empat perkara yang Nabi SAW highlightkan kepada kita, kalau kita lakukan dengan penuh keimanan, nak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara ini Nabi katakan cukup benda-benda yang kamu lakukan ini, kamu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ulang, yang pertama ialah kamu afsus salam, sebarkan salam. Yang kedua, at'imut ta'am, berikan makan, hidangkan makan kepada orang. Wasilul arham, sebarkan ataupun sambungkan hubungan silaturahim. Dan kamu solat pada waktu tengah malam, kamu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Siapa tak nak, tuan-tuan? Empat perkara benda yang mudah. Sebarkan salam, siapa tak boleh buat? Sebarkan salam. Benda yang simple, memerlukan hanya lidah saja. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan kita rasa kolot, jangan kita rasa kedekut nak bagi salam kepada orang, tuan-tuan. Kalau kita lihat pengamalan ini mungkin di belah negara kita ni mungkin kurang. Tetapi kalau kita pergi di negara Arab dan sebagainya, salam ini memang menjadi mainan pada lidah-lidah orang Arab. Dia kenal ke tak kenal ke, kau budak kecil ke, kau dah bertua ke dan sebagainya, setiap kali jumpa pandang wajah Assalamualaikum, pandang wajah Assalamualaikum. Kerana mereka nak menghidupkan sunnah yang paling mudah, tetapi keberkatan pada Allah Subhanahu wa taala, janji Nabi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi makan, Nabi kata benda yang mudah juga. Tak bagi makan, kita bagi minum dan sebagainya, tapi niat dengan ikhlas kerana nak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyambungkan hubungan silaturahim, kemudian solat pada waktu tengah malam walaupun hanya sekadar 2 rakaat. Itu juga dah madai bagi kita. Maka Nabi katakan tadkhulul jannah, kamu akan masuk ke dalam surga dengan bisalam, dengan selamat. Kemudian hadis ini menerangkan dan meminta kita melakukan 4 perkara yang tadi saya ceritakan. Memutuskan hubungan silaturahim adalah antara sebab kenapa disegerakan azab seorang di dunia lagi sebelum tibanya hari akhirat. Nabi SAW bersabda, ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjalallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fil dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa qati'atur rahim. Nabi SAW mengatakan, tidaklah sebuah dosa yang lebih cepat untuk disegerakan balasannya di dunia dan juga di samping yang mendapat penantiannya di hari akhirat berbanding dosa menzalimi manusia dan dosa memutuskan hubungan silaturahim. Dalam hadis Nabi mengatakan bahawa man sarrahu ay yamuddallahu lahu fi umrihi wa yus'a lahu fi rizqihi wa yadfa' anhu maytata su' falyattaqillah wal yasir rahimah. Nabi SAW kata, man sarrahu ay yamaddallahu lahu fi umrihi, siapa yang suka, siapa yang ingin untuk dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuwassi'u lahu, dan diperluaskan baginya rezeki-rezeki, wa yadfa'u anhu, dan dijaga, dipelihara daripada mati yang su' ataupun mati yang buruk, maka Nabi katakan falyattaqillah, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yasir rahimah, dan sambungkan hubungan silaturahim. Maka sebab itu dalam hadis yang lain Nabi katakan bahawa man ahabba ayyubsata lahu fi athari wa yunsa'a fi rizqihi ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi athari, Nabi katakan falyasir rahimah. Siapa yang nak umur dia panjang dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi katakan falyasir rahimah, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Dengan cara ini saja, tuan-tuan, kita lihat Allah Subhanahu wa taala janji Nabi SAW akan ditepati. Siapa yang jaga hak-hak mak dan ayah mereka, siapa yang menjaga hak-hak adik-beradik mereka dengan menyambungkan hubungan silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan janji dengan 2 perkara. Yang pertama, umurnya panjang, dan yang kedua, rezekinya akan sering bertambah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambung sikit kita, tuan, berkaitan dengan
hadis Nabi SAW mengatakan, dalam perbahasan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia masukkan satu bab. Dia kata babun hadari man ayyutaqaddama man yuqaddimu ar-rajulu zawjatahu ala walidih. Dia katakan bahawa peringatan, ancaman bagi orang, seorang lelaki yang melebihi isterinya daripada mak dan ayah mereka. Ini adanya perbahasan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan bahawa ini peringatan, jangan sesekali ada seorang suami yang melebihi isterinya daripada mak dan ayah mereka. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia masukkan dalam bab ini, dia katakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala al-lijar minan nisa. Dia katakan bahawa tidaklah aku tinggalkan kepada kamu selepas kewafatan aku satu fitnah yang lebih teruk kepada lelaki daripada perempuan. Maka Nabi SAW beri satu peringatan kepada kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW nak bagi tahu perempuan ini boleh datang kepada kita dengan dua keadaan. Mungkin akan menjadi nikmat kepada kita, iaitu mendapat isteri yang solehah, dan bahkan lebih teruk seorang lelaki itu ataupun suami itu mendapat isteri yang tolehah, isteri yang tidak soleh. Maka dikhawatiri akan berlakunya fitnah kepada lelaki apabila dia berkahwin dengan isterinya. Maka isterinya menghalang untuk seorang lelaki ataupun suaminya berbakti kepada ibu dan ayah mereka. Baru ni sinar hari ni, sinar harian, keluar satu tajuk yang mana ada seorang ayah yang terlantar di atas katil, terlantar di atas katil. Ayah dia kata apa? Ketika mana anak lelaki dia nak kahwin, ayah dia mengeluarkan RM10,000 untuk dijadikan sebagai mas kahwin dan hantaran untuk anak lelakinya berkahwin dengan menantu dia sekarang. Tetapi bila sekarang dah terlantar di hospital, bapak dia kata dah terlantar di hospital, bapak ni telefon anak yang dia keluarkan duit RM10,000 yang dia sponsor untuk kahwin ni tuan-tuan. Lalu anak ni kata apa? Tak boleh bawa ke hospital ya, isteri tak bagi. Bayangkan, ini satu musibah yang sangat-sangat besar berlaku kepada seorang suami. Kenapa tuan-tuan? Kerana mengikuti kata-kata seorang isteri disebabkan nak berbakti kepada kedua puan. Alasan isteri tak bagi menyebabkan dia tak mampu untuk berbakti kepada mak dan ayah mereka. Ini adalah satu musibah yang sangat-sangat besar. Nasihat kepada isteri di luar tuan-tuan, kita katakan seorang isteri perlu menjadikan suaminya sebagai suami yang soleh dengan cara suruh suami ini berbakti kepada ibu dan ayah mereka. Jangan kita jadikan suami kita sebagai ahli neraka dengan cara kita menahalang dan melarang mereka daripada berbakti kepada ibu dan ayah mereka. Kerana sebab itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, siapakah yang berhak kepada seorang perempuan setelah dia berkahwin? Maka Nabi SAW mengatakan suaminya. Setelah mana dia berkahwin, yang berhak kepada seorang isteri itu adalah suaminya. Dan siapakah yang berhak kepada seorang lelaki setelah mana ia berkahwin? Nabi SAW mengatakan bahawa ummuh, ibu dia. Maka di sini suatu ayat yang Nabi SAW tekankan kepada kita. Kita ni tuan-tuan, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki adalah ketua bagi wanita. Jangan sesekali kita menjadi anak yang derhaka kerana kita mengikut kalam-kalam dan kata-kata arahan daripada seorang isteri. Seandainya na'udzubillah tuan-tuan, andai kata seorang isteri tersebut menghalang seorang suaminya untuk berbakti kepada ibu dan ayahnya tuan-tuan, seorang suami dia berhak untuk memarahi dan menghalang seorang isterinya daripada berbuat sedemikian. Kita tak perlu untuk ikut kata mereka. Kenapa tuan-tuan? Kerana suami dia berhak kepada isterinya. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, seorang sahabat Nabi jumpa dengan Nabi SAW mengatakan apa? Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahbati. Ya Rasulullah, siapakah yang berhak untuk aku bersahabat dengan baik kepadanya? Maka Nabi SAW mengatakan bahawa ummuk, thumma man, thumma ummuk, thumma man, thumma ummuk, thumma man, thumma abuk. Nabi kata SAW, Nabi katakan, siapa yang berhak untuk kamu bersahabat baik? Yang pertama Nabi katakan ibu kamu, kemudian barulah bapa kamu, kemudian Nabi katakan thumma, kemudian barulah yang seterusnya, isteri kamu, anak kamu. Maka dah jatuhnya darjat seorang isteri ini tuan-tuan setelah mana kebaktian kepada ibu dan ayah kita.
Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan, ibu, isteri kita dan juga anak perlu kita layan dengan seadil-adilnya. Bukan bermakna kita mengetepikan isteri kita, tak. Tetapi kita perlu untuk memelihara mak dan ayah kita. Dalam masa yang sama kita perlu untuk memelihara isteri dan juga anak kita. Tidak kita menzalimi kedua-dua pihak ataupun kita berat sebelah, tidak. Islam datang kita pelihara mak dan ayah kita. Islam datang kita perlu dan kewajipan kepada kita untuk menjaga isteri dan juga anak kita. Maka dalam hal ni tuan-tuan, Nabi SAW mengatakan bahawa ma tartu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali min nisa. Tidak aku tinggalkan kepada kamu selepas kematian aku satu fitnah yang lebih teruk kepada lelaki berbanding perempuan. Maka dalam hadis ini Imam Al-Bukhari mengatakan bahawa barangkali kalau mendapat isteri yang tidak soleh, dia akan menjadikan seorang anak itu sebagai anak yang derhaka, akhir sekali menyebabkan anak tersebut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya berkaitan dengan babul ijabati du'a min man barri walidayh. Bab mengatakan bahawa doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa mereka. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.